Okey. Hari ini kita akan sambung masih lagi dalam tajuk bahagi ya. Okey kelas. Pada minggu lepas kita bina sifir. Okey, kita membina sifir bahagi. Iaitu kita tengok ada apa? Sifir dua, sifir bahagi 2, sifir bahagi 4, sifir bahagi 6 kan. Okay. Mana boleh? Jadi pada hari ini kita nak tengok bahagi 1, 10 dan sifar. Okey, konsep dia konsep yang sama. Dan cuma 10 dan sifar ni dia special sikit lah. Dia macam darab juga. Bila kita darab 1, darab sifar, darab 10, dia ada satu jawapan yang mudah untuk kita dapat. Okey, jadi tanpa buang masa, kita buka buku teks muka surat 104 Masing-masing buka buku teks muka surat 104. Satu sampai buku teks ke? Ya, kan cikgu kata buku teks Hafif. Oh, 104. Okey. Buku teks muka surat 104 ni dia ada gambar yang ni yang pertama sekali. Okey. Okey, tajuk dia ialah bahagi melibatkan 1, 10 dan sifar. Alright. Okey, baik. Dalam gambar ini menunjukkan ada dua orang kanak-kanak perempuan. Okey, yang perempuan ini yang pertama ni dia cakap saya masukkan ikan satu-satu ke dalam balang. Okey, maknanya sebelum ikan ni dimasuk ke dalam balang dia ada duduk dalam plastik ni. Dia baru belilah. Okey, ada 3 ekor ikan dalam satu plastik ni. Kemudian dia ada 3 balang. Buku surat berapa? 104. Okey, jadi daripada 3 ekor ikan dalam plastik ni ada 3 balang, jadi dia masukkan satu-satu-satu. Okey, ada 3 balang ikan. Okey, perempuan ni cakap. Okey. Jadi daripada gambar ni itu menunjukkan 3 bahagi 1 sama dengan 3 lah. Okey. Maksudnya ada ikan dalam ni ada 3. Kita bagi satu dalam setiap balang, maka kita akan dapat 3 balang. Okey. Bila kita bahagi 3 tu, kita bahagi 1, kita akan dapat balik nilai dia 3. Sama lah macam darab yang sebelum ni. 3 darab 1 dapat balik 3 kan. Sama 3 bahagi 3 pun akan dapat balik nilai dia tu. Okey. Kalau dalam bentuk garis nombor, kita boleh tengok dekat sini. Dia tunjukkan okey, kalau 3 bagi 1 tu, okey, nombor yang paling besar dekat sini 3, dia akan tolak 1 lah. Bila bahagi 1 dia akan tolak 1 lah. Kalau bahagi 2 tolak 2. Dia tolak 1 jadi 2. Tolak 1 jadi 1. Tolak 1 jadi sifar. Jadi ada 3 kali dia tolak kat situ. Jadi 3 bahagi 1 sama dengan 3. Okey. Jadi dia nak semak kat situ. Kalau dia nak tahu betul ke tak 3 bagi 1 sama dengan 3 ni, kita tengok balik darab. 3 darab 1 sama dengan berapa? 3 kan? Jadi 3 bagi 1 sama dengan 3 lah kalau kita semak balik. Cikgu yang darab tu kau jumpa kat belakang buku. Apa? Kau jumpa kat belakang buku buku tulis. Memang belakang buku tulis ada darab. Oh. Semua buku ada. Okey. Mana? Jadi disimpulkan dekat sini bahawa
sebarang nombor bahagi 1 sama dengan nombor itu sendiri. Walaupun besar mana nombor itu, 1000 ke 2000 ke, bahagi dengan 1 dapat balik nombor tersebut. Okay? Ada masalah dekat sini? Semua boleh faham tak? Semua nombor yang bahagi dengan 1 akan dapat nombor itu balik. Ada yang tak faham dekat sini? Cikgu, space berapa? 104 Adam. Tak faham lagi ke? Okey. Cikgu rasa mudah je bahagi 1 ni. Okey, so kita tengok seterusnya. Alright. Dalam nombor 2, bawah tu, lepas nombor 1, lepas cerita pasal ikan tu, bawahnya tu pula, okey, itu cerita untuk bahagi 10. Okey, contoh yang dibagi dalam ni, kita ada 30 biji telur. Okey, 30 biji telur. Kemudian Adam, okey, Adam dia boleh ke masukkan setiap Adam boleh ke bahagi tutup mic? 10. Okey, pada mulanya dia ada 30 biji telur, kemudian dimasukkan setiap bekas tu dengan 10 biji telur. Okey. Dia ambil 10 biji telur masuk dalam satu bekas. 10 biji telur masuk dalam bekas satu lagi. 10 biji telur masuk bekas satu lagi. Okey, jadi berapa bekas dia dapat? Dekat situ dia kata setiap bekas diisi 10 biji telur, kita akan dapat 3 bekas. 3 bekas yang berisi 10 biji telur. Okey, jadi dari situ persamaan bahagi ayat bahagi yang kita boleh buat ialah 30 biji telur asalnya ni bahagi dengan 10, iaitu 10 biji dimasukkan ke dalam satu bekas. Maka kita akan dapat 3 bekas. Okey, kita akan dapat 3 bekas lah. 3 bekas dekat dalam dekat sinilah. 1, 2, 3 bekas. Dalam tu ada 10, 10, 10. Okey. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, bila 30 bahagi dengan 10, dia akan dapat nombor 3 kan? 3 tu yang depan ni. Nampak? Nampak. Maksudnya yang kosong ni dibuang, dia akan tinggalkan 3 tu. Kita akan tengok contoh yang lain kejap lagi. Okey, jadi murid perempuan tu kata apa? Kumpulkan 10, 10 dapat 3 kumpulan. Tu maksudnya 30 bahagi 10 lah. 30 dikumpulkan 10, 10, 10 dapatlah 3 kumpulan. Okey. Okey. Cara pengiraan dia dalam buku teks tu ada ditunjukkan kalau kita gunakan bongkah bentuk asas. Okey, ni kan bongkah bentuk asas. Ingat tak? Itu satu ke? Saya ingat. Sebatang ni ada berapa sebatang ni? 3. 10. 10. Satu batang ni ada 10. So sini 10, 10, 10. Maka jadi berapa semuanya? 30 lah. 30 jumlah tadi asal tadi kan? Jumlah asal tadi semua ni 30. Okey. Seperti campur 30 kan? tu 3 batang lah. Memang 30 tu 3 batang lah. Memang dia macam ni. Okey. Jadi 30 kita kumpulkan kepada 10. Jadi dia bulatkan untuk jadikan kumpulan. 1 kumpulan, 2 kumpulan dan 3 kumpulan. Maka 30 dikumpulkan kepada 10, 10 dapatlah 3 kumpulan. Okey. Ini kalau guna bentuk asas. Kalau kita guna cara yang kedua, kita gunakan garis nombor 30
bahagi 10 sama dengan 3 kan. Okey, macam mana dia buat garis nombor ni? Okey, macam ni. Dia gambar tu dah siap-siap ada kan. Okey, macam ni dia buat garis nombor tu. Mula-mula garis nombor ni satu garis straight. Kemudian nombor yang paling besar kan 30 yang depan ni. Okey, so kita akan letak 30 dekat sini lah. Okey, dia kata bahagi 10 kan. 10 tu ahli dia. Okey, so kita akan kira yang kecil-kecil ni. Dari kecil-kecil sebanyak 10 dia baik. Okey, kita mengundur ke belakang. Okey, so 30, 29, 28, 27. Okey, sorry. Kita kira 10 dululah. Okay, kita kira 10. Okey. Ada boleh tak 1, view? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dekat 10 ni dia akan besar lah. So nombor berapa kita nak tahu. So kita kena kira mengundur lah. Daripada 30 ni kita mengundur. Kita mengundur, kita kira 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. So 20 dekat sini. Ada. 20, Allah. Okay, 20 dekat sini. Mana hijau pula keluar. Okey, 20 dekat sini. Okey. Ini ada kecil-kecil ni. 1, 2, 3 kecil-kecil. Ni kecil-kecil. Okey. Jadi kita kira lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 10 tu je buat garis besar. So kiralah 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dekat sini. Tapi mana kosong cikgu? Tapi mana kosong? Belum lagi, tak habis lagi. Okey, so kira lagi sampai jadi kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai je 10, buat garis besar yang besar macam ni. Okey, kemudian kita kira lah 10, kita kira mengundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sifar dekat sini. Okey, jadi bila dah siap ni, kita dah tolak 10 kan. Maknanya sini tolak 10. Dia dah tolak 10 tadi. Sini dah tolak 10. Sini tolak 10. Okey, berapa kali kita tolak? 1, 2, 3. 4 Kali 3. Okey, jadi dapatlah jawapan dia 3 kat sini. Macam itulah dia buat garis nombor tu. Macam mana kita buat garis nombor? Macam tu cara dia. Okey. Okey, jom kita tengok soalan di bawah dia tu. Okey. Soalan di muka surat sebelah tu. Bawah pula. Muka surat sebelah, dia sambung lagi dengan soalan. Dia ada garis nombor, cikgu tak ambil garis nombor tu, kita nak buat sendiri garis nombor tu. Okey, tengok dekat sini 10 bahagi 10 sama dengan 1 dia bagi ni. Okey, 20 bahagi 10 sama dengan 2. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, kalau 10 bahagi 10, okey, sama dengan 1 kan. 10 yang asal ni, sifar dia dibuang, tinggalkan 1 kat sini. Sama lah. 1 ni diletak balik di sini. Sama juga dengan sini. 20 bahagi 10, jawapan dia 2. Sifar ni dibuang dan 2 ni ditulis di belakang. Nampak? Okey. Jadi kalau 50 bahagi 10, kamu agak-agak berapa jawapan dia? 5. Mesti jawapan dia 5 kan? 50 bahagi 10, kita buang sifar kat belakang ni, kita tulis je 5 ni balik dekat belakang.
Macam tu. Itu cara ringkas, cara nak cepat nak dapat jawapan lah. Untuk 10, sebab tu 10, satu dengan sifar ni dia special. Dia ada cara dia sendiri untuk dapatkan jawapan. Okay. Sebab dia special ke situ? Ya, dia special. Dia sama macam darab jugalah. Darab 1, 10 dengan sifar. Dia ada jawapan dia sendiri. Dia tak perlu kita buat jalan kerja pun boleh dapat. Macam ni lah, kita tak perlu kira pun, kita boleh sini je. Buang sifar, kita ambil depan, tulis balik dekat belakang. Tapi cikgu nak tunjuk jugalah jalan kira dia. Okey, kalau 50 bagi 10 ni, kalau kita nak guna garis nombor, cikgu nak tunjuk balik. Macam tadi lah. Okey, kita buat satu garis panjang. Okey, ini yang paling hujung, yang paling besar 50 kan. Kita letak 50 dekat sini. Kemudian kita kira macam tadi lah. 10. Okey. Saya kira sampai 10 ke cikgu? Ia dah bahagi 10, kena tolak 10 lah. Kalau dia kata bahagi 5, tolak 5. Bahagi dah macam bahagi. Kalau dia kata bagi 10, so kita kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu. Kalau dia kata 5, barulah kita tolak 5 je. 50 bahagi 5. Baru kita tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Macam tu. Kalau bagi 10, kena tolak 10 lah. Mana boleh tolak 5. Okay. Boleh faham? Faham. Okay. Jadi kita akan tolak 10. Tolak 10 lah. 50 Kalau jawapan, cikgu, kalau jawapan dia kena, kalau itu jawapan 5 kan, kena kira 5 ke? Jawapan dia 5. Sekarang ni bahagi 10, kena tolak 10 lah. Ni jawapan 5. Ni kalau kita dah tahu jawapan. Kalau kita tak tahu jawapan lagi, kita kena buatlah kat sini. Faham tak, Afif? Faham. Bukan tengok jawapan. Yang kau tengok jawapan tu dah ada jawapan, nak buat apa buat lagi. Sekarang ni kita tak ada jawapan. So kita kena bahagi 10. Maknanya 50 bahagi 10. 50 kena tolak 10-10. Okay? Kita tolak 10-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tolak 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolak. Jadi 50 tolak 10, kita kira. Lambat kan kalau nak kira kan. Okay, 50 tolak 10 je dapat apa? Puluh tolak 10 apa? Cikgu malas nak kira. Banyak tak nak kira ni. Tahu tak 50 tolak 10 berapa apa? 40. 40 dekat sini. 40. 30. Tolak 10. Okey, ni tolak 10 lagi 30 lah. 30. Okey, 30. Okey, sampai tinggal sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 20. 20. 20. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sifar lah sini. Jadi kita tolak 10 lagi. Okey, berapa kali kita jadi jawapan dia macam mana? 5 grup. 5 grup ataupun 5 grup ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5 yang besar ni. Ataupun kita tengok berapa kali tolak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali tolak. Sama lah. 5 kali tolak ataupun 5 grup kat situ. So sebab itu kita dapat jawapan 5 dekat sini. Ini untuk buktikan 50 bagi 10 ni sama dengan 5 lah. Jalan kerja atau membukti dia. Kalau yang ringkasnya kita potong sifar kat sini, kita ambil 5 letak di belakang. Tapi kalau orang tanya, betul ke 50 bagi 10 sama dengan 5? Ini bukti dia. 50 bagi 5 dapat
50 bagi 10 dapat 5. Ini buktinya melalui kita buat garis nombor ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok 60 bahagi berapa dapat 6. Saya punya cik. Saya punya Macam mana nak tahu dia bagi berapa? 10. Macam mana bagi tahu dah bahagi 10? Item. Sebab ni apa? Ada 0. Kalau 6 60 bahagi 6. Boleh juga macam tu. Apa tu? Ethan Travis. Travis. Okey, 60. Kita boleh juga kalau tak tahu tengah-tengah ni, kita boleh ambil 60 bahagi dengan 6. Sebab apa? Nanti 60 dia bahagi 6, dia akan dapat balik yang tengah ni. Kita tukarkan je. 6 ni masuk ke tengah, yang jawapan dia tak ke belakang. Dia akan mendapat benda yang sama. Okey. Okey. Jadi kalau kamu buat 60 bahagi 6, kamu bolehlah gunakan kaedah gambar ke, guna kaedah garis nombor ke. Okey, kalau ni cikgu nak guna gambar pula lah. Okey, 60 bahagi dengan 6 kan. Okey, contohnya ada 60 tu Ada kat dalam hospital ke tu? Kita lukis bulat-bulat dalam nombor. Tapi 60 bulat-bulat macam banyak sangat. Tak apalah, lukis dalam 60 bulat-bulat. Tak boleh. Cikgu nak lukis ni. Garis guna bentuk asas tadi. Okey. Kita nak guna bentuk asas. Okey, ada 60 kan? 60 batang. So ada 6 batang lah. Okey kan, ni ada 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni kan ada bentuk asas yang batang-batang kuning tadi. Dalam setiap tu kan ada 10 kan. So cikgu lukis 6 batang lah. Okey. Okey, jadi 60 ni kita nak bahagi dengan 6. 6 tu kita boleh buatlah 6 kumpulan ke. 6 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi kita masukkan ni 1 dekat sini. Batang. 1 dekat sini. Sebatang. 1 dekat sini, potong sini, masukkan dalam ni sebatang. 1 dekat sini, sebatang. 1 dekat sini, sebatang lagi. Sebatang dekat lagi, masuk dekat sini. Okey, ada lagi tak yang tinggal? Tak ada kan? Dah habis dah, cikgu semua dah ambil dah, potong dah sini, semua dah masuk dah ni. Okey, jadi setiap kumpulan ni dia terima berapa? 10. 10 lah. Ni sebatang ni ada 10. Jadi setiap kumpulan bila ada 60 ni 60 benda ni, ada 60 jumlah dia. Cikgu masukkan dalam setiap kumpulan ni satu batang. Jadi setiap batang akan terima 10 lah. Itu jawapan dia 10. Okey, jadi jawapan dia kat sini 10 kan. Jadi dekat bila 60 bahagi 10 pun sama dengan 6. Dia terbalik je. 60 bahagi 10 sama dengan 6 ataupun 60 bahagi 6 sama dengan 10. Dia terbalik. Boleh dia macam tu. Dia sama je jawapan dia. Okey. Boleh setakat ni? Okey, yang terakhir sekali. 70 bagi berapa sama dengan berapa? Ini kamu boleh masukkan apa-apa nombor lah. Sebab dia tak bagi apa kan. Dia bagi 70 je. Okey, kalau ikutkan dalam sini semua bahagi 10 kan. Okey, jadi kita pun bahagi 10 lah. Okey. 70 kita bahagi 20 lah. Kita bagi 20. Tak ada bagi 20 dalam ni. Okey, 70 bagi 10 sama dengan berapa? 7. Kita ikut cara ringkas kita. Kita buang sifar depan ni. Kita ambil 7 ni bawa ke belakang. Jawapan dia 7. Tapi cikgu cakap boleh pakai nombor apa-apa pun.
Iyalah nombor apa pun. Tapi sekarang kan tajuknya bahagi 10. Gunalah 10. Okay. Boleh tak Afif? Main ya Afif Banyak main Afif. Okay. Ini habis sifir 10. Sifir 1, sifir 10. Sifir 1 bahagi apa-apa nombor pun dengan 1, dia akan dapat balik nombor 1 tu. Nombor 1. Nombor itu balik. Kalau bahagi 10 pula, kita buang sifar tu, kita tinggalkan nombor tu. Okay, cikgu test kamu kalau ni. Kalau ni kejap. Oh, banyak. Apa cikgu? Kejap. Cikgu padam dulu. Aduh. Apalah cikgu ni nak. Orang di kelas ni. Okey. Contohnya lah kan. Contohnya 250 bahagi 10. Macam mana kita nak buat? Kita guna cara ringkas cikgu tadi. Macam mana? Siapa boleh jawab? 12. 12? 85. Bagus Izdina. 25. Macam mana cara dia? Kan cikgu kata kita buang je sifar ni. Satu. Kita letakkan balik nombor yang kat depan ni ke belakang. 25. Macam tu cara dia. Okey, katakan kalau 100 bahagi 10. Sama dengan berapa? 10. Yes, bagus. 10. Yang mana cara dia? Kita buang sifar satu ni. Jadi yang depan ni kita bawa ke belakang 10. Macam tu cara dia. Ini cara bahagi 10. Special lah. Itu special dia. Kita buang je satu sifar di belakang ni. Kita bawa ke belakang yang depan tu. Itulah. Itu cara dia untuk bahagi 10 lah. Yang mudah 10 macam ni lah. Okay. Kalau dia ada sifar kat belakang ni lah. Kalau dia tak ada sifar kat belakang tu, itu cara lain pula nanti. Okey, jadi cikgu ajar ni kalau ada sifar di belakang ni. Kalau lah 14 24 ke bahagi 10, tak boleh lah. Itu cara lain. Itu nanti lain kita belajar. Jadi yang ni cikgu ajar ni jika ada sifar di belakang ni. Bahagi dengan 10, kita potong sifar tu. Kita bawa dan kita ambil depan dia, jadikan jawapan. Okey. Okey, sekarang kita tengok bahagi sifar pula. Okey, tengok dalam gambar rajah ni. Dia kata tidak ada biskut untuk dikongsi dengan Rajan. Dia buka tin biskut tu. Dia nak makan biskut dengan Rajan. Jadi buka-buka tak ada biskut tu. Jadi Rajan ni nak makan lah dengan siapa murid yang seorang lagi. Kawan. Jadi dia dah sediakan pinggan 2 dah. Jadi dalam tin ni tak ada apa yang nak dibagi. Jadi sifar makanan dalam tin ni nak bahagikan ke dalam 2 pinggan. Maka jawapan dia sifar lah. Sifar lah makanan yang ada. Kalau tak ada apa-apa nak bahagi dengan 2 pinggan ni, tadi tak ada lah makanannya. Jadi sebab itu dia kata sifar bahagi 2 sama dengan sifar. Okey. Boleh faham tak ini yang sifar ni? Boleh. Boleh Okey. Jadi tengok bawah dia tu. Sebarang nombor yang kita bahagi sifar ni bahagikan dengan nombor, dia akan dapat sifar balik. Macam mana betul kita boleh semak balik dengan sifir darab. Sebab kita dah belajar sebelum ni kan, darab sifar, nombor apa pun darab dengan sifar dia akan dapat sifar. Betul tak? Betul. Jadi kalau diterbalikkan dalam bahagi pun,
sifar dia bahagi dengan sebarang nombor, dia akan dapat sifar. Tak kira lah besar mana pun nombor tu. Okey, katakan sifar bahagi dengan 1000 pun sama dengan sifar juga jawapan dia. Okey. Jadi kalau sifar bahagi 9 sama dengan Sifar. Sifar jugalah. Okey. Macam mana kita nak semak? Kita semaklah. Sifar darab 9 sama dengan Sifar. sifar juga. Sebab sifar ni dia dah tak ada apa-apa. Dia kosong. Dia macam tadilah dalam tin biskut tu kosong. Kita nak bahagi tak boleh. Kita nak gandakan darab pun tak boleh. Jadi jawapan dia sifar jugalah. Kosong lah. Dah kosong, jawapan dia kosong lah. Sebab itulah dikatakan sifar bahagi sebarang nombor menjadi sifar ni yang bawah ni. Okey, 9 dia. Kalau darab pun sifar darab sebarang nombor akan jadi sifar juga. Okey, itu kamu kena ingat. Kalau 1, kalau kita bahagi dengan 1, dia akan dapat nombor tu balik. Kalau sifar bahagi sebarang nombor, dia akan dapat sifar. Okey, tapi dia berbeza. Okey, dia mesti sifar bahagi nombor tu Kalau lah macam nombor tu bahagi sifar tak boleh. Okey. 9 bahagi kosong tak boleh. Dia ada jawapan lain. Okey, tak boleh. Okey. Dia mesti sifar bahagi 9 baru boleh dapat sifar. Okey, kalau 9 bahagi sifar tak boleh. Okey. Sebab apa tak boleh? Sebab apa cikgu kata 9 bagi sifar ni tak boleh? Siapa boleh jawab? Sebab ada 9. Lepas tu? Sebab ada kosong. Kosong tu apa? Sifar lah. Yelah, sebab apa kamu kata ada kosong tu tak boleh? Don't need to share with anyone. Apa Ethan? Kuat sikit. No need to share with anyone. Okey. Dia macam ni lah. Katakanlah dalam biskut dalam ni dalam tin ni ada makanan kan. Tapi dia tak ada pinggan nak di-share kan. Jadi tak boleh lah benda tu kita buat. Kita mesti ada kumpulan dia kat situ. Kan? Kita mesti ada benda kumpulan dia kat sini. 2 ni. Kalau macam tak ada apa-apa, kita nak bagi dalam pinggan ni, makanya tak ada apa-apa lah. Tapi kalau ada biskut ni, tapi kita tak ada pinggan ni, macam mana kita nak bahagikan dia? Macam tu lah maksud dia. Itu tak boleh kita buat tu. Kita mesti ada nilai. Kumpulan tu mesti ada nilai. Okay. Jadi tak apa yang tu. Kita ambil yang ni. Kita ingat yang ni. Sifar bahagi sebarang nombor akan dapat sifar. Itu saja. Okay. Dan sifar darab sebarang nombor pun akan dapat sifar. 2 tu kena ingat. Okay. Jadi kita tengok muka surat sebelah. Dia ada sifir dekat sini. Oh, kita dah habis masa Dia ada sifir. Sifir bahagi Dia dah kumpulkan sifir bahagi. 1 bahagi 1, 1. 2 bahagi 1, 2 sampai 9. Untuk daripada sifir 1 sampailah sifir 10. Okey. Okey, jadi ini latihan yang akan kita buat tapi masa dah habis. So kita buat latihan ni pada pukul 12, boleh? Boleh. Pukul 11.30 nanti, pukul 11.30. Pukul 11.30 dekat dalam Google Classroom cikgu masukkan quizzes. Cikgu nak kamu buat, boleh? Boleh. Pukul 11.30 buat quizzes. Pukul 11.30. Pukul 12 baru kita buat latihan yang cikgu tunjukkan ni. Cikgu jangan buat lagi. Okey. Tapi buat quizzes tu salah banyak. Quizzes tu nanti buat pukul 11.30 baru dia keluar. Okey, sekarang kamu isi kehadiran. Cikgu letakkan link and
Pukul berapa? M3. 9, Okey. M1, 2, 3. M4. Okey, M4. M4. Pukul 9 Taklah kat mesej. Masak lah. Okay dah. Dengan kehadiran ambil M4. Okey, pukul 12 nanti Ambil kita buat latihan ni. Pukul 11.30 buat latihan quizzes cikgu dia akan keluar pukul 11.30 quizzes tu. Belum 11.30 dia tak keluar. Cikgu M4 ke cikgu? Ya, M4. M5 pula. Okey, itu soalan bahagi dalam quizzes nanti pukul 11.30. Okey, kalau dah isi kehadiran, okey boleh left. Kita jumpa lagi pukul 12. Okey, bye cikgu. Okey, terima kasih kelas. No. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih cikgu. Bye. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye, Alma.